penambahbaikannya pada tahun 2023. So kita akan lihatkanlah kali ini adakah sekali lagi mereka akan pegang bolot dan pastikan tak ada orang lain boleh pegang, ataupun akan ada pemenang baru untuk PMSL Southeast Asia kita. Di mana? Sebab kita dah sampai hari terakhir, Amy, ada satu perkara penting kita kena beritahu dan ingatkan. Juara PMSLC akan menempah tiket ke PUBG Mobile Global Open di Brazil. Ya, betul, betul. Hanya satu sahaja slot kan, tak silap saya. Betul. Satu sahaja. Saya pun sempat untuk cek hari tu. Damrut dikeluarkan. Wow, satu pengeluaran yang agak menarik. Ya, betul. Aizin dibawa masuk tapi Damrut dibawa keluar. Ui, jarang ya Damrut dibawa keluar. Ya, betul. Jarang. Memang kita boleh katakan itu adalah talian, itu macam pilihan terakhir lah. Kalau ada plan A sampai Z, itu adalah plan Z sebenarnya. Tapi inilah dia, ada beberapa influencers yang datang bersama-sama dengan kita. So kalau anda nak lihatkan, bukan setakat pemain-pemain profesional, anda bolehlah datang, hadir ke Tropicana Gardens Mall. Masih banyak lagi ruang sebenarnya untuk anda penuhkan di Tropicana Gardens Mall ini. Dan kita akan melanjutkan game kita sampai kira-kira jam 10 malam. Betul. So anda datang di sini sampai ke penghujung sebab nanti akan ada pemberian piala juga. Meriahlah dekat sini. So jangan lupa untuk datang. Benar. Datang, hadir. Tempat ada, boleh lagi. Dan sekarang ini, pusingan kita yang ketiga. Sebelum bersiap sedia untuk dilangsungkan wrangle, akan kita lalui. Ini merupakan wrangle yang kedua pada hari ini. Dan penerbangan kita akan bermula daripada kawasan SMB, bergerak ke arah Saverny. Satu penerbangan yang baik kepada kebanyakan pasukan, tapi bulatan yang pertama ini akan menjadi satu persoalan. Ya, selalunya bulatan itu akan menentukan, okey, apakah jenis storyline yang akan kita sajikan kepada peminat-peminat yang sedang menonton, bukan setakat di Tropicana Gardens Mall, tapi ada juga yang mungkin tidak berkesempatan, yang mungkin jauh tidak dapat untuk menyaksikan di sini. Tidak mengapa, sokongan anda semua amatlah diperlukan, doa anda semua amatlah diperlukan pada waktu ini, di mana 3 pasukan Malaysia beraksi di pentas Grand Final ini. U2 Lions, kita ada juga Geek Fam, dan kita ada Sam9. So 3 pasukan Malaysia beraksi di pentas Grand Final ini. Tapi apapun, inilah dia pusingan yang ke-15. Kalau ikut dari segi drop spot contest, kalau ikutkan semuanya dah settle lah. Betul. Mereka dah selesai berlawan di Liga. So awal game ni kita boleh katakan aman dan damai situasinya. Ya, dah ada dengar bunyi sorakan juga awal permainan kita ketika ini. Belum ada apa-apa lagi untuk kita saksikan. Namun bulatan bergerak ke arah barat. Itu bulatan yang menarik untuk disaksikan. Jadi itu sesiapa yang turun di hospital ke Gatka Quarry, mungkin ini antara kelebihan lah bagi pasukan mereka. Lagi untuk Geek Fam, ini antara juga pusingan. Saya rasa mereka kena tebus lah kesilapan mereka tadi, di mana mereka jaga kawasan jambatan kan, tapi mereka hilang sub itu saja. Ingatkan tadi Morman dia nak bonceng dekat belakang motosikal yang dipandu oleh Pygmy tu. Jangan. Tapi of course, kalau dia ikut, mungkin dia akan dibawa ke satu tempat yang tidak diingini. Morman terus saja meninggalkan motosikal tersebut. Tetapi kelihatannya pada waktu ini, okey. Ya, mereka nak kejar sebenarnya, Amy. Adakah mereka nak kejar? Tidak. Saya ingat mereka nak pergi ke kanan tadi, tapi sebenarnya mereka ingin pergi ke drop spot asal mereka, iaitu di bahagian Jogopol sebelah selatan. Ya benar, kalau katakan bulatan nanti dekat dengan kawasan Jogopol ini, pastinya di kawasan itu, di kontena itu akan penuh dengan 2 ke 3 bawah pasukan berbeza. Tim Flash sekarang ini berteman dengan pastinya Talon. Tapi ini adalah satu gejantan senjata yang sedang terjadi. Tidak akan ada sebarang pertempuran pun yang berlaku. RRQ. Pasukan mereka ketika ini berada di tempat yang ke-10 dengan 75 markah. Jadi kalau kita boleh lihatkan sekarang, Boom paling tertinggi dengan 141. Tetapi di bawah tu Sul, diorang punya pencabar tu dah makin lama makin dekat. Dan betul, sekarang ini tempat 2, 3, 4 tu bila-bila masa pun boleh berubah. Sedangkan kalau kita lihatkan semalam kan, betul-betul pencabar Boom yang paling dekat kira-kira 4 pasukan. Ya. Sekarang ini saya rasa sebenarnya sebab kita ada 4 lagi pusingan, Amy, untuk dimainkan. Betul. Sampai nombor 9 masih lagi ada peluang sebenarnya. Cuma dengan syarat mereka dapatkan 4-4-nya chicken dinner dengan mata singkir yang terlalu menggila. Ya, mungkin comeback besar-besaran itu
Mission impossible itu mungkin boleh terjadi, tapi sekarang ini kalau ikut atas kertas, calon itu mungkin sehingga ke tangga yang ke-9, iaitu Bigatron Red Aliens. Ya, benar sekali. Masa sekarang kebanyakan pasukan yang memang turun ke drop spot mereka seolah-olah nak menggerakkan sedikit, pergerakan karavan sedikit ke kawasan Quarry. Untuk Geek Fam kali ini mereka tidak akan jaga kawasan yang tertentu. Namun awal lagi untuk kita perkatakan Yasnaya sekalipun tak ada pertempuran itu pasti. Dengan belatan yang berada di kawasan kiri ini, mungkin di Xavier antara salah satu pasukan yang mungkin akan mengalami begitu banyak cabaran. Tetapi masa sekarang ini mereka juga bijak, mereka juga tahu kalau mereka tak bergerak sekarang, mesti ramai tetamu yang nak singgah terlebih dahulu sebelum sambung masuk dalam circle. Sebenarnya kan, kalau bulatan ini pergi ke sekitar kawasan Quarry itu, sebenarnya tiga-tiga tim Malaysia ini mereka ada track record yang baik. Geek Fam pernah ada track record yang baik di dalam bulatan sekitar Quarry. Sam9, Yudo Alliance juga perkara yang sama. So agak menarik juga lah untuk kita lihatkan pada waktu ini apakah yang akan direncanakan oleh mereka. Mampukah ketiga-tiga pasukan Malaysia ini menghadiahkan kita winner-winner chicken dinner yang tidak kita dapatkan di dalam 2 pusingan pertama tadi. Ya, benar sekali. Sam9, lihatkanlah pemandangan kita. Itu dia penonton yang diketuai oleh Sanskui, ya, untuk memberikan sorakan kepada pasukan-pasukan Indonesia. Tadi dia pakai baju PTR sekarang dia dah tukar baju. Dia pakai baju Altigo Dia semua baju dia ada saya rasa. Ya, betul. Tengok siapa yang nombor 1 dia tukar Saya baju rasa tu. kan dia lepas setiap pusingan, dia tadi saya dah nampak dia pegang banyak jersey. So setiap pusingan dia akan pergi ke tandas, kejap nak pergi tandas jap tukar jersey. Game pertama tadi yang kita tengok dia pakai BTR. Kalau tak silap game kedua dia pakai sebenarnya dia pakai hijau tu macam baju Glue Esports. Tapi mungkin juga Pick Me. Tapi yang ketiga dia pakai Altigo juga sebab baru je dapatkan chicken dinner. Ya, memang seorang lalang yang terkenal dan tegar dari Indonesia. Itulah dia Abang Sanskui dah. Benar sekali. Sangat semangat. Betul. Yang menarik dengan Amy, bukan senang awak nak spend sendiri kewangan awak untuk datang ke sini. Memandangkan dia sebagai caster. Kalau dia duduk sana dia cast, duit masuk. Betul. Dia datang sini, duit keluar. Tetapi dia nak support juga pasukan Indonesia. Ya, benar sekali. Itulah dia semangat. Cintakan negara, semangat untuk memberikan sokongan kepada pasukan negara mereka. Itu yang pasti sekali. Cuma saya rindu ni lah. Saya rindu satu fans ni. Satu negara ni. Siapa? Walaupun wakil dia satu je. Ya. Musim lepas. Tetapi dia punya sorakan tu macam seolah-olah tim dia ada 8. Betul. Dan tim tersebut adalah Genesis Esports dari Myanmar. Saya masih ingat lagi. Memang betul-betul riuh lah pada waktu itu. Tapi ya, mereka bermain di satu liga yang berbeza. Mereka tidak ada. Untuk pengetahuan anda semula, mungkin ada yang baru pertama kali sebenarnya melihatkan tournament rasmi PUBG Mobile ini, Amy. So mungkin kita boleh perkenalkan serba sedikit lah. PUBG Mobile Super League ini adalah satu liga profesional. Benar. Di mana mereka ini memang bekerja sebagai pemain profesional, bukan setakat main game. Mereka memang pemain profesional. Mereka training, mereka ada jadual mereka yang ditetapkan. Mereka ada coach, mereka ada analyst, mereka ada juga mungkin staff-staff yang memastikan mereka semua ni on form pada hari tournament. Di mana untuk PMSL tahun ini, untuk PMSL kali ini, hanya 4 negara saja terlibat, iaitu Malaysia, Indonesia, Thailand dan juga Vietnam. Benar sekali. Jadi mungkin ini antara beberapa lah benda-benda yang mungkin korang perlu tahu. Dan untuk Malaysia buat masa sekarang hanya ada 3 buah pasukan saja akan bermain di Grand Final ketika ini. Yang anda boleh lihatkan Geek, Sam9, juga Yao atau Yudo Alliance akan dapat dilihatkan ketika ini oleh salah satu pasukan di kawasan ini. Tapi ya, ada Luxi ditukarkan tadi kan untuk game sebelum ini, tak silap saya. Betul. Namun untuk pelatihan pertama ini tak banyak benda pun untuk kita berkatakan sangat. Lebih kepada rotasi, lebih kepada apakah senjata yang mereka boleh dapat. Dan seperti yang anda lihatkan ketika ini, Yao melihatkan satu pergerakan daripada pasukan lawan mereka. Dan itu adalah Team X. Mereka seolah-olah seperti ada masalah besar dengan pasukan X ini. Tadi mereka rata dengan X. Sekarang ini mereka berjumpa lagi dengan pasukan X. Masalahnya bulatan tu, Amy. Bulatan itu betul-betul ke satu kawasan yang sukar. Kerana untuk pengetahuan anda semua, di kawasan bulatan
Seterusnya itu, hanya ada beberapa buah compound saja yang available untuk 16 pasukan rebut. Jadinya, ada kemungkinan selepas ini kita akan lihatkan pertarungan awal mungkin akan berlaku di mana-mana kawasan. Tapi ini memang boleh dikatakan satu bulatan yang sukar, tetapi ada banyak juga pasukan yang dah pun mendapatkan bahagian tengah tersebut. Ya, benar sekali. Ada lebih kurang 3 pasukan yang berbeza seperti yang anda lihatkan buat masa sekarang. Genfos dah semua 7 ke di bahagian belakang. Ya, Satar, Zuxi dan juga Lapar. Inilah line up ketika ini untuk BTR dengan 90 markah. Lihatkan sekarang FaZe Clan. Pasukan mereka dengan adanya tetamu yang dekat. Tapi tetamu ini telah pun mula untuk ditegur oleh mereka. Berapa das tembakan dilepaskan oleh pasukan ini. Zai untuk memberikan tekanan sedikit kepada Boom. Boom ketika ini sedang berada di tempat yang tertinggi. Tapi dalam hati masih lagi rasa ragu-ragu juga, di mana ramai juga yang sedang mengejar. Takkan ada sesiapa yang mungkin boleh rasa, okey, aku selamat dekat atas. AE, FaZe Clan, Talon di Xavier, Yudo Lions. Begitu banyak pasukan yang ketika ini dekat dengan pasukan mereka. Mereka kena konsisten kalau mereka betul-betul inginkan gelaran juara tersebut. Pastinya akan diambil daripada Alter Ego yang ketika ini dah 2 kali berturut-turut menjadi hak milik mereka untuk peringkat C. Ya. Tapi itulah dia. Kalau kita lihatkan di tangga-tangga atas itu, Amy, Benar? bukan setakat Alter Ego saja pasukan yang terkenal dengan adegan comeback. Ada juga FaZe Clan. Kita tahu FaZe Clan ini adalah pasukan yang biasanya permulaan mereka memang perlahan. Minggu pertama FaZe Clan ini sangat perlahan. Boom juga begitu. Boom, minggu pertama mereka sama poin dengan Todak, kalau awak masih ingat lagi, Amy. Ya, sampai dia turunkan coach dia kan last kali. Ya, tapi pada waktu itu mereka sama poin dengan Todak. Mereka yang lepas, Todak tak lepas, tapi poin mereka sama. Dan daripada situ mereka membuat kebangkitan yang teramat sangat sungguh. Dan sekarang ini mereka berada di tempat yang pertama. Talon juga sekarang ini sedang mengejar dengan begitu hebat. Di Xavier juga perkara yang sama. Hari pertama perlahan, tapi hari kedua dan juga permulaan hari ketiga yang agak baik untuk mereka. Untuk Yudo Alliance, mereka perlu melakukan sesuatu. Kerana 4 pusingan ini, 2 yang kita sedang lihatkan inilah yang paling penting. Sebab ini adalah tempat di mana mereka betul-betul biasanya akan perform. Bulatan nak tarik lagi ke kawasan utara sepertinya. Ini akan menyukarkan beberapa pasukan yang ada di kawasan bawah kita. Kawasan selatan. RRQ, lihatkan beberapa pergerakan kenderaan di bahagian hadapan muka. Mereka terus saja melepaskan beberapa tembakan saja kepada pihak lawan. Daripada bahagian belakang pula, Huang Ji menekan-nekan pemain RRQ tersebut. Beberapa masuk juga di baling ke hadapan kanan. Elok berjaya untuk mendapatkan Voin K. Sepertinya Voin diganggu daripada bahagian belakang. Sam9 berhadapan dengan BTR. First blood daripada Kiluk. Morman jatuh dengan Maxius. Tekanan diberikan kepada Dap. Tembakan yang baik daripada Kenny. Bobo dapatkan yang bertempat yang berbeza sekarang ini. BTR, mereka akan mungkin berkumpul bersama-sama untuk memberikan bantuan kepada rakan mereka UI. Berada satu batu yang akan menjadi tempat persembunyian menarik itu dirinya. Tetapi BTR, mereka bukan setakat diganggu oleh Sam9, malahan pasukan yang lain juga. Tapi bukan setakat BTR yang diganggu, Sam9 juga perkara yang sama. Dap yang dijatuhkan tadi bukan dihabiskan oleh BTR, tetapi sebaliknya Alter Ego yang mendapatkan mata singgir tersebut. Dengan sekarang ini lihatkanlah, bulatan kita nak masuk ke dalam bulatan yang keempat, fasa yang keempat. Tetapi 59 orang masih lagi ada bersama-sama dengan kita. Dan kepadatan inilah yang menyebabkan sekarang ini kita lihatkan tidak habis-habis perlawanan berlaku. Dan itulah dia, Rose Carey telah pun memulakan langkah kanan. Satu pemain berjaya untuk beliau jatuhkan. Calon terbesar untuk MVP PMSLC kita musim kali ini. Bukan setakat musim kali ini je lah. Selalunya MVP ini memang itu adalah tempat di mana Rose Carey ini akan disebut-sebut. Dan kita akan lihatkan pula perlawanan berlaku di antara RRQ dan juga Team Flash. Lontaran bom tengahnya baik, tembakan DBS. Dan itulah yang akan berlaku. Rata untuk Team Flash dari Vietnam. Benar sekali. RRQ 3 sudah. Ada tu pasukan mereka sekarang ini bulatan. Makin lama makin kecil. Ini merupakan stage yang ketiga. Kenny berjaya dapatkan Rosemary di tangan Kenny. Sukar sebenarnya
Mereka memerlukan Rosemary dalam situasi ini daripada bahagian arah. Berjaya itu dapatkan 2 orang pemain MRPX. 2 lagi yang tinggal. Zero begitu dekat, tapi mereka memerlukan masa untuk mengangkat satu demi satu pemain yang ada. Tetapi lihat kalau salah seorang pemain dari RRQ membuka lagi formasi dengan lebih meluas, tetapi tembakan dari berasa lebih menakutkan. Berjaya untuk mendapatkan pemain yang terakhir dari Telaga MRPX rata di tangan RRQ. Dia berjarak jauh, 7 dah ada. Ya, besarnya bukaan yang dilakukan oleh RRQ. Sebentar tadi mereka tahu MRPX tersangkut di dalam kompaun tersebut. Dan apa yang mereka buat adalah mereka mengepung daripada 2-3 arah. RRQ pun nak join the party kot. Dengan 7 mata singkir ini, apa-apa benda pun boleh terjadi. Daripada jarak jauh, No Mercy dia nampak pemain dari BTR ini. Tapi salah seorang pemain mereka juga dah jatuh. Tukarkan pada UMP. Tapi tembakan yang lebih tajam daripada DBS BTR tersebut. Lapar. Berapa kejatuhan dia dah dapatkan terhadap pemain RRQ. Sekarang ini RRQ tinggal 2 saja, Sul. Ya, betul. Malangnya mereka tidak berjaya untuk menjaga kawasan bukit ini dengan begitu baik. Menyebabkan sekarang ini mungkin mereka akan diratakan. Tapi bantuan telah pun tiba. Lapar ditundukkan di situ. Membuatkan sekarang ini Bigetron dan Aliens mereka dalam keadaan berbahaya. Ini adalah match yang penting untuk BTR. Match yang akan menentukan nasib mereka. Boleh jadi juara ataupun tidak. Tapi malangnya 1 bullet saja lagi diperlukan. Dia stop. Dia terlepas kemenangan di dalam fight terhadap Nerpeko. Tetapi Nerpeko adakah boleh dipanggil semula sebagai Nerpeking? 6 mata singkir, dia seorang je dah pegang. Tapi ini adalah perkara yang perlu diberikan fokus dalam situasi ini. Dan mereka akan langgar kawasan ini. Ada 2 orang pemain, 4 pemain sebenarnya akan langgar kawasan yang sama. Berapa bom tangan dibalik daripada AE. Tembakan DBS menakutkan. Dia keluar, berjaya untuk dapatkan 1. Ketika ini AE tinggal 1 saja pemain mereka yang nyawa penuh. Tetapi adakah Maxis akan menang melawan dengan pemain lawan tersebut? Tembakan dengan DBS dapat pemain tersebut. 1 saja lagi yang tinggal untuk poin. Ya, betul, 1 saja lagi tinggal. Dan sekarang ini Yudo Lion terus pergi ke dalam. Dia tahu dekat mana poin ini. Dan itulah yang terjadi. Rata kepada Void. Ketika ini seperti anda lihatkan, itu bermakna kawasan bawah ini mungkin hampir 70% selamat untuk mereka. Sebab masih lagi ada AE di bahagian kanan sebelah sini. Ya, betul, tapi tidak mengapa. Yang penting sekarang ini mereka ada tempat yang sedap untuk mereka reset kembali. Dan mereka masih lagi dengan full squad. Agaknya harapan dan impian kita untuk melihatkan tim Malaysia dapatkan chicken dinner mungkin akan datang pada waktu ini. Stone berjaya untuk menjatuhkan drone. Vampire juga pada waktu ini perlu untuk diperhatikan. Tetapi Stone dijatuhkan kembali oleh Vexi. Masih lagi belum ada penamatan riwayat yang dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Di Xavier sedikit berbahaya. 1 main mereka jatuh. Tapi kita lihatkan sekarang ini Vampire pergi ke depan mencari 1 demi 1 darah yang ada. Dan mereka berjaya sebenarnya untuk menjatuhkan pemain-pemain Pygmy. Tapi mungkin 1 lagi pemain Pygmy itu sedikit jauh. Tidak ada di dalam visual kita. Yang menarik sekali Vampire. 3 sudah ada untuk mereka. Mereka ini adalah satu pasukan yang kita tak boleh nak hindarkan langsung. Sentiasa ada dalam situasi-situasi stage keempat, kelima ini. Itu adalah Vampire. Alter Ego walaupun dengan 2 pemain, mereka masih lagi akan cuba sedaya upaya. Sebabkan tadi mereka dapatkan video-video cikgu dia, tapi Okta didatangi oleh Nerpeko. Namun dia di tempat yang berbeza. AE ada 3 sebenarnya. Mereka hanya hilang Rosemary. Di pergerakan daripada RRQ ini datang satu kerugian untuk pasukan mereka nampak gayanya. Alter Ego juga tidak kurang hebat. 8 sudah ada untuk mereka dari segi mata singkir. Walaupun tak berapa nak nampak sangat. Dah 8 bro. Ya, 8 dah dikumpulkan oleh Alter Ego. Dan satu perkara lagi yang menakutkan Amy adalah tim tangga teratas sekarang ini yang memenuhi kawasan bulatan-bulatan akhir kita. Dan ini menyebabkan pertarungan untuk kejuaraan tersebut akan menjadi terbuka. Siapa-siapa boleh menang. Tetapi kalau nak menang kena perform. Cuba sekarang ini Yudo Lions kena berhati-hati sedikit. Mereka kena masuk ke dalam. Mereka kena pastikan diri mereka tidak akan jatuh waktu mereka bergerak. Tapi malangnya Olio tetap akan terjatuh. Ada penunggu di bahagian hadapan. Tapi kita akan lihatkan sama-sama apakah rencana, apakah rancangan akan dilakukan oleh mereka. Kelihatannya Leon mungkin memberikan beberapa idea kepada 2 lagi rakan pasukan.
tentang pemilihan tempat yang boleh dilakukan oleh mereka. Tapi sekarang ini 24 orang pemain masih lagi ada. FaZe Clan mereka dah dapatkan satu compound. Compound itu sedap untuk mereka lihatkan kepada pihak musuh. Ya benar sekali, tapi AE tak nak mereka kena langgar juga kawasan ini dan ada tekanan daripada No Mercy dapat satu. Wah. 2 berbalas 2 situasi ini. Jimmy jatuh pula di tengah Yami. Dalam pergerakan mereka diganggu, Jimmy dihantar terus pulang ke lobby. Tinggal 2 saja lagi pemain untuk Yal, tapi AE belum tamat lagi bersama dengan RRQ. Alva, satu saja lagi pemain tinggal. Hampir untuk meratakan pihak lawan tersebut, tetapi tembakan dan menemukan di bawah Hardfoyo. Berjaya dapat satu, menjadi yang kedua. Nyawa wow! Trigo masih lagi mampu untuk bertahan dengan 3 orang pemain. Walaupun nampak macam ini adalah masa mungkin kita lihatkan Altrigo dihentikan cubaan mereka untuk comeback, tapi mereka kata no. 10 mata singkir mereka dah ada, dan yang paling penting Amy, diorang boleh reset kembali. Tapi untuk Yudo Alliance memang sukar sedikit untuk mereka. Perjalanan perlu untuk merentasi kawasan terbuka, tapi dia dapat keluk. Ada keluk. Dia dapat satu cubaan boleh dilakukan untuk mengganggu pihak musuh di bahagian hadapan, tetapi terlalu banyak kepulan asap. Ibarat adanya kes denggi cerebu di bahagian hadapan menyebabkan dia sukar untuk melihatkan pemain RRQ, pemain Alter Ego. Yap, tapi ketika ini bila bersorangan, hati menjadi sedikit sukar untuk berfikir. Tak pasti nak ke arah mana. Bulatan juga bukan milik dia. Dia akan terus saja melanggar dan melawan saja dengan pemain ini. Itulah yang akan cuba dilaksanakan oleh seorang Adil Luke, tapi tak mampu berbuat apa-apa. Lesap juga Alliance ketika ini. Dan itu bermakna boom, AE, 2 pasukan ini masih lagi dalam permainan kita untuk berada di tempat yang teratas. Begitu dengan FaZe Clan. Top 4 kita masih lagi dalam game kita ketika ini. So menakutkannya. Xavier pun masih lagi hidup walaupun ia tinggal berdua. Tetapi tidak boleh dipandang enteng, kerana kalau timing yang tepat mereka pun boleh dapatkan chicken dinner. Tapi kita lihatkan sekarang ini, boom, ada 4 orang. Alter Ego pun masih lagi ada firepower. FaZe Clan, Talon, 6 pasukan yang hidup ni, semua 6 pasukan yang kita tahu mereka boleh menang. Tapi di Xavier, rupa-rupanya kedudukan mereka telah pun dilihatkan. Tembakan yang Yami, daripada Yami dari kawasan atas bumbung ini benar-benar mudah untuk dia melihatkan ke arah di Xavier sana. Satu saja lagi pemain yang tinggal dan mengharapkan tembakan mereka ada yang tengah datang tu. Ya, pelan-pelan dari belakang, tapi bulatan yang seterusnya bukan milik mereka, milik FaZe Clan. Long terbesar untuk FaZe Clan juga untuk kejar secara perlahan, tetapi dari segi mata singkir AE 10 lebih daripada FaZe Clan. Bayangkan bagaimana permainan yang begitu tersusun daripada Alter Ego. Mental apa yang diorang ni ada? Ya. Ini okey lagi lah. Dia nombor 6 kalau tak salah saya lepas standing semalam. Tetapi kita tahu musim lepas daripada nombor 12-13 dia comeback menjadi juara. Dan kali ini dia menunjukkan sekali lagi perkara tersebut. Adakah kalau dulu kita tahu BTR ngeprank, kali ini mungkin AE yang ngeprank, tapi pada waktu ini kita lihatkan Boom akan melanggar, Boom akan berlawan. 1-1 dijatuhkan. Siapa yang akan menang? Tembakan dilepaskan. Frenzy masih lagi berpusing-pusing kat situ. Masih lagi tak tahu di ke mana pihak musuh. Tapi Mela macam biasa Maman ini sentiasa ada di satu kedudukan yang baik untuk mencari mata singkir tu di beliau, tapi tak kena sebenarnya bom tersebut walaupun nampak macam tepat. Ya, tepat sekali 3 lawan 1 situasi je. Mela terpaksa tu keluar. Nak samakan kawan dia sedikit jauh untuk diri beliau, tapi Boom yakin pelanggaran ini walaupun hilang 1, kalau dia menang lawan keempat-empatnya, saya rasa senyuman pasti akan terukir. Pilihan yang tepat pasti akan ada untuk mereka kalau menang, tetapi sekarang ini belum tamat lagi. Mela bertahan, dibiasa di tangan, tetapi jatuh 1, tetap Boom akan berdalam situasi 5 untuk mereka. Tapi api-api. Okey. Hampir untuk mereka bahaya. Tiada siapa lagi yang berminat untuk langgar kawasan ini. Boom boleh menarik nafas lega. Nasib baiklah Molotov itu dah di saat akhir. Kalau tidak mungkin mereka terbuat satu kesilapan yang kritikal. Tapi ampun, pada waktu ini kita lihatkan pendahulu kita masih lagi ada. Dia tak nak bagi Alter Ego ni senang-senang je potong tangkona. Dengan Lamborghini dilihatkan oleh Frenzy daripada bahagian jauh. Tapping dilakukan. Habiskan terus mata yang ke-6 untuk Boom. Dari segi mata singkir. Dengan kalau kita lihatkan sekarang ini, 5 pasukan besar masih lagi ada bersama-sama. Tidak ada pasukan
yang ingin give up pada waktu ini. Ya, Bokta daripada jarak jauh berjaya untuk memberikan begitu banyak damage. Dia dapat 1. 12 untuk mereka. 2 pusingan telah pun berlangsung. Kedua-dua pusingan ini KE mengganas untuk pasukan mereka. Namun salah satu pemain Boom itu dijatuhkan. Gerakan ke hadapan laksanakan oleh pasukan mereka. Vampire melihatkan saja pergerakan tersebut berlaku. 3 pemain saja yang tinggal. Salah satu pemain Talon dapat dilihatkan bertempat yang berbeza, Tony K. Tajam tembakan dia tadi, tapi tidak cukup untuk menjatuhkan sesiapa. Pergerakan Boom dilihatkan juga oleh E. Dilihatkan oleh VPE atau Vampire. Sukar sebenarnya untuk mereka keluar daripada tempat itu. Masih lagi dalam belatan. Tetapi kalau belatan yang seterusnya pergi ke tempat yang lain, mungkin akan menjadi masalah besar kepada mereka. Ya, tapi satu perkara yang semua orang kena sedar sekarang ini baru bulatan ke-6 dan 7. Selalunya bulatan ini masih lagi ada dalam 10, 11, 12 pasukan. Tapi ya, bulatan ini sukar. Compound tak banyak, kawasan terbuka. Menyebabkan sekarang ini kita ada beberapa pasukan saja yang akan bertarung untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner. Dengan saya rasa tak ada satu pasukan pun yang nak melakukan satu aggressive push kepada pihak musuh. Kerana kalau mereka lakukan perkara itu, mungkin ini yang akan menjadi asbab kepada kegagalan mereka mendapatkan kejuaraan. Ya, tepat sekali Nuzi. Tony K sama dengan Shrap. Sebenarnya pasukan mereka mungkin dalam keadaan paling bermasalah tu. Mereka tak ada circle. Tapi Yami berjaya untuk meletupkan Okta. Satu kejatuhan terjadi. Jauh, boleh diangkat lagi. Adakah Okta akan dibiarkan ataupun dibantu dalam situasi yang begitu tegang ketika ini? Nuzi memberikan bantuan kepada rakan-rakan mereka yang cuba untuk melanggar kawasan Talon yang ada di hadapan sana. Tapi lemparan ataupun tembakan sebenarnya daripada Boom yang berjaya untuk mendapatkan salah satu pemain daripada Talon. 2 saja tinggal untuk mereka. Tony K hampir jatuh. Tekanan daripada bahagian kanan. Boom yang begitu baik datangnya daripada Tony K. Nuzi setelah tak tahu satu jatuh, dia terus pergi ke depan memberikan bantuan. Berpusing-pusing mencari pemain yang terakhir. Red Face bersiap sedia dengan DBS. Menunggu saja kepala yang muncul di kiri ataupun kanan. Tapi sekarang ini tembakan dilepaskan dulu daripada diri beliau. Tapi Red Face dapatkan juga pemain tersebut. Digunakan satu bersin kit secepat yang mungkin. Tony K. Habis sudah untuk mereka. Rata Vampire di tangan Talon. Ya, malang 1000 kali malang. DBS masih lagi garang. Dan itulah yang menjadi kesakitan kepada pemain-pemain profesional ini. Walaupun adanya patch note terbaru, tetapi seperti yang telah pun diumumkan, untuk Grand Final ini masih lagi dengan patch note lama. Bermakna DBS masih lagi menakutkan. Dan itulah yang berlaku, yang dibuktikan kepada kita. Tak boleh pandang enteng kepada satu pemain yang pegang DBS. Sorakan dari Indonesia dapat didegari. Parajin berjaya untuk dilanggar ini. Begitu berbeda 3 pasukan dari Indonesia yang sekarang ini menguasai pusingan kita yang ke-15. Jadi antara salah satu inilah yang pastinya akan mendapatkan kemenangan winner-winner chicken dinner. Adakah Talon? Adakah Boom? Ataupun Alter Ego? Dari segi peratusan di sini, Boom yang dipilih paling tertinggi 51%. Ya, sebab mereka ada kawasan compound ini. Mereka ada kawasan compound ini. Walaupun ya, compound ini tidak lagi ada dalam bulatan yang seterusnya. Tetapi mungkin sekarang ini kalau mereka boleh lihatkan kepada pemain yang berada di kawasan terbuka, itu akan memudahkan kerja mereka untuk memenangi chicken dinner seterusnya. Menambah jurang mata dengan pasukan di bawah mereka. Tetapi kalau kita lihatkan, 2 pasukan lain ni pun ada kedudukan yang cantik sebenarnya, Amy. Sukar untuk kita cakap. Ya, mungkin dari segi nombor, dari segi bilangan pemain, Boom ada advantage. Tetapi can be anyone's win sebab tiga-tiga ada sudut yang berbeza yang dah pun dipegang oleh mereka. Benar sekali. Alva, perlahan pergerakan dilakukan oleh diri beliau. AWM ataupun AWM. Antara yang pertama kali juga dilihatkan. AMR ada, saya perasan beberapa kali. AWM agak jarang sedikit. Tapi ini dalam pemandangan kita masa sekarang untuk memecahkan kepala salah seorang pemain Boom mungkin daripada Red Face. Nunggu saja siapa yang memunculkan dirinya ke kawasan hadapan.
Namun mereka tahu selepas ini bulatan yang seterusnya akan berada di kawasan yang terbuka di pertengahan sana. Dan Rezi, dia dah chop dulu Zul. Dia dah chop tempat ini menjadi hak milik mereka. Ya, sekarang bukaan telah pun dilakukan untuk mendapatkan satu perkara yang dinamakan sebagai map control. Dan map control ini penting di bulatan akhir seperti ini. Dan itulah yang dilakukan oleh pasukan tersebut untuk meningkatkan peluang mereka mendapatkan chicken dinner. Red Face dengan AWM cuba untuk mencari kepala, belum lagi berjaya. Tetapi kalau dapat, memang sedap. Sebab ini adalah bulatan terakhir ini. Dah tak ada bulatan dah. Maka titik tengah itu yang akan jadi penentu segala-galanya. Tapi tak ada Ansoyo. Terlalu lama pick menyebabkan beliau dijatuhkan daripada bahagian belakang. Yami mengorbankan diri beliau, menjaga raket pasukan dia untuk pergi ke bahagian hadapan. Dan penjagaan tersebut sekarang ini benar-benar membuahkan hasil. Peluang yang besar untuk mendapatkan chicken. Tetapi Yami akhirnya tetap akan tewas juga. Cuma Talon masuk pada timing yang tepat mungkin. Ya, mereka mungkin yang akan memperolehi kebenaran daripada chicken dinner. Boom, dikeluarkan dari tempat ketiga. Alpha 1 lawan 2. Dan dengan AKM saja akan menyelamatkan situasi dalam momen-momen yang terakhir. Tembakan daripada bahagian kiri. Dan itulah dia Talon. Winner chicken dinner untuk pasukan mereka. Dan diucapkan kepada Talon Esport. Permainan yang kemas, menunggu pada waktu yang tepat, dan akhirnya mereka berjaya untuk mendapatkan perkara itu. Ya. Masalahnya Amy, dia kalau chicken je tak kisah. Sekarang ini setiap chicken ini adalah chicken yang penting untuk calon-calon juara. Dan kali ini salah satu calon juara, salah satu talon juara, Talon berjaya untuk mendapatkan chicken dinner tersebut. Dan ini akan menyebabkan nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, mungkin sampai nombor 7 pun. Sebab di Xavier tadi hidup sampai top 3. Sangat-sangat rapat ini antara satu sama lain. Tapi inilah dia Talon tahniah diucapkan kepada mereka di atas winner chicken dinner di pusingan yang ke-15 ini. Dengan 7 mata singkir. Tak banyak tetapi memadai untuk